Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera anak-anak sekalian. Kita bersua kembali dalam sesi PDPDR untuk hari ini ya. Apa khabar semua? Semua anak-anak sihat? Alhamdulillah. Itu yang kita hendakkan. Semoga semua anak-anak serta keluarga kita semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Baik, untuk hari ini si Gumas akan membawa anak-anak semua ke satu lagi tajuk untuk kemahiran bahasa Melayu pemulihan khas, iaitu mari mengenal perkataan KV, KVK dan KVK, KVK, KV. KV, KVK dan KVK, KV, iaitu merangkumi konstruk 4 dan konstruk 5 ya anak-anak untuk hari ini. Baik, sebelum kita memulakan, si Gumas ingin memperkenalkan dulu suku kata KVK ini kita sudah belajar terdahulu ya. Dan untuk itu kita sambung kepada kemahiran pemulihan untuk bahasa Melayu pemulihan khas pada hari ini dengan mengenal perkataan KV, KVK dan KVK, KV. Dua konstruk ini si Gumas gabungkan menjadi satu untuk kali ini dalam perkataan-perkataan yang akan menjadi lebih mudah untuk adik-adik pelajari selepas ini ya. Baik, seterusnya kita mulakan dengan gambar yang pertama. Gambar apa ni anak-anak? Ya, gambar betik. Boleh eja betik? Baik, mari kita sama-sama lihat bagaimanakah ejaan betik. BE betik, T I K, betik. Baik, inilah konstruk 4 yang merangkumi suku kata KV, B dan E, dan suku kata KVK, TIK, tik, betik. Inilah perkataan KV, KVK ya anak-anak. Baik, kita ulang sekali lagi. Bunyi BE, TIK, tik, betik. Ada ramai yang suka buah betik bukan? Ya, buah betik kaya dengan vitamin C dan bagus untuk mata ya anak-anak. Seterusnya, gambar yang kedua ni. Ya, cawan. Bagus. Baik, bagaimana eja cawan? Mari kita lihat. Ca, untuk bunyi ca. CA, ca. Inilah suku kata KV-nya. Bunyinya ca. CA, ca. One, kita lihat. W, A, N, one. Ca, one. Bunyi ca, one. CA, ca. W, A, N, one. Ca, one. Bagus. Seterusnya, sepasang kasut yang berwarna merah. Bagus. Kasut. Kasut dieja K-A-K. Kasut. S-U-T. Sut. Kasut. Bunyi ka dan sut. Sekali lagi, K-A-K, S-U-T, sut.
kasut. Bagus. Seterusnya, ini adalah gambar pandai, botol. Ejaan botol, bunyi bo, B-O, bo. B-O, bo. Tol, T-O-L. Botol. B-O, bo. T-O-L, tol. Botol. Bagus semua anak-anak. Seterusnya, gambar. Ya, bagus. Ketam. Seekor ketam. Kita eja ketam. K-I, ke, tam, T, A, M, tam. T-A-M, tam. K-I, ke, T-A-M, tam. Ketam. Ketam. Ada ya anak-anak. Seterusnya, kita beralih ke sayur. Sayur apakah ini anak-anak? Ya, ada yang pandai meneka. Sayur bendi. Sayur bendi ini bagus untuk kesihatan. Juga mengandungi banyak khasiat dan vitamin ya anak-anak. Bagus yang suka makan sayur. Baik, kita lihat bagaimana ejaan bendi. Mari kita eja. B-E-N, ben. B-E-N, ben. D-I-D. D-I-D. Ben, D. Ben, D. Bagus. Ini merupakan perkataan KVK dan KV ya anak-anak. Seperti yang si Guma sebut mula-mula tadi. Ini merupakan suku kata KVK. KVK di hadapan. Di belakang suku kata KV, iaitu konsonan dengan vokal. Ini konsonan, di tengahnya vokal dan di tepi ni huruf konsonan. Sebab itulah dia dipanggil sebagai konstruk KVK tambah dengan KV. Jadi ini adalah perkataan KVK dan KV yang kita gabungkan menjadi perkataan KVK tambah KV. Bendi. Boleh anak-anak? Baik, B-E-N, ben, D-I-D, bendi. Bagus semua. Seterusnya, apa agaknya gambar ni? Pintu. Bagus. Pandai semua. Bagaimana nak eja pintu? Baik, mari kita lihat. Bunyi pin, P-I-N, pin. P-I-N, pin. Tu. Boleh cuba? Bagus. Ada yang boleh mengeja tu. T, Q, tu. T-U, tu. Ini suku kata KV. Tu. T-U, tu. P-I-N, pin. T-U, tu. Pin, tu. Pin, tu. Pandai anak-anak semua. Seterusnya, apakah gambar yang anak-anak lihat di sini? Ya, garpu. Ada berapa garpu? 2 garpu. Bagus. Baik, bagaimana nak eja garpu? Boleh eja garpu tak? Baik, mari kita lihat ejaan garpu. Bunyi gar. G-A-R, gar. G-A-R, gar. Ada getaran di situ. Pu, bunyi pu. P,
Pu, pu. P, U, pu. Gar, gar. Pu, pu. Gar, pu. Gar, pu. Bagus anak-anak. Seterusnya gambar ini. Gambar jam, jambu. Pandai semua. Ada sesiapa yang suka jambu? Ya, semua suka jambu. Bagus. Makan banyak buah-buahan bagus untuk kesihatan ya anak-anak. Baik, macam mana kita nak eja jambu? Jambu. Bunyi jam dieja begini. J-A-M, jam. J-A-M, jam. Bunyi bu. B, U, bu. B, U, bu. Jam, bu. Sekali lagi anak-anak. J-A-M, jam. Bu, B-U, bu. Jam, bu. Pandai semua. Seterusnya, ini ialah gambar. Betul. Kunci. Kunci. Bagaimana kita nak eja kunci? Kunci dieja kun. K-U-N. Kun. K-U-N. Kun. Bagus. Ci. Bagaimana bunyi ci? C. I. Ci. Ci. Kunci. K-U-N. Kun. C-I. Ci. Kunci. Kunci. Bagus anak-anak. Baik, itu adalah perkataan KV, K dan KV dan juga KVK dan KV untuk hari ini yang kita telah pelajari 10 perkataan yang kita telah sebut dan eja sebentar tadi ya anak-anak. Baik, untuk hari ini Si Guma sudah sediakan juga latihan untuk perkataan KV, KVK. Baik, arahannya di sini tulis suku kata awal berpandukan gambar. Jadi anak-anak bolehlah melukis atau menyalin dalam buku latihan atau kertas menggunakan pensil atau di dalam buku tulis pun boleh. Melukis sedikit gambar seperti yang Si Gumas paparkan dalam latihan kali ini ya. Tak semestinya anak-anak perlu lukis dengan tepat. Maknanya lukis sekadar bentuk, ada bentuk, ada tidak perlu terlalu tepat seperti yang dalam gambar yang Si Gumas sediakan ini ya. Lukis sekadarnya saja pun boleh. Kemudian bahagikan petak itu kepada 2 untuk suku kata awal di hadapan seperti dalam lembaran kerja yang Si Gumas sediakan ini. Boleh anak-anak? Si Gumas sudah sediakan 5 gambar dan 5 kotak untuk perkataan KV, KVK hari ini. Baik, mari kita lihat contoh. Ini ialah contoh gambar badak. Kalau anak-anak tak boleh lukis, tak apa. Biarkan kosong pun tak apa. Lukis bentuk saja pun tak apa. Tak semestinya menyerupai lukisan yang tepat seperti dalam gambar rajah ini ya. Baik, badak. Suku kata awal di sini ialah ba. B-A, ba. B-A, badak. D-A, K, dak. Badak. Untuk gambar yang seterusnya, botol. Gambar botol. Suku kata awal ni dikosongkan untuk anak-anak isi selepas ini. Boleh sediakan pensil dan kertas ya. Dan tol, suku kata KVK disediakan di sini. Seterusnya cawan. Di depan ini anak-anak kena isi suku kata awal KV. Kasut. Di sini suku kata KVK-nya sut. S-U-T.
Sud. Betik. Isikan suku kata KB di depan. Tik sudah diberi. TIK. Akhir sekali, ketam. Anak-anak isi di hadapan ini dengan suku kata KB nanti ya. Sebab di belakang ini sudah si Guma sediakan suku kata KVK. Boleh anak-anak? Boleh. Boleh cuba ya. Boleh cuba jawab latihan ini di rumah. Apabila siap, boleh hantar atau PM melalui WhatsApp kepada si Gumas untuk si Gumas semak. Dan boleh juga disimpan untuk dibawa ke sesi PDPC bersemuka kita pada masa yang akan datang. Boleh semua? Jelas arahan ini? Bagus. Terima kasih. Pandai semua. Seterusnya kita beralih ke perkataan KVK tambah KV. Kali ini kita mulakan dengan suku kata KVK di hadapan dan suku kata KV di dalam kotak di belakang. Baik, contoh baldi. Baldi. Suku kata KVK di hadapan BAL bal. Manakala suku kata KV di belakang DID baldi. Gambar seterusnya sayur bendi. Bagaimana mengeja? Anak-anak isi di hadapan ini nanti ya. Suku kata KB sudah diberi di belakang bunyi D untuk bendi. Anak-anak cuba ya. Seterusnya garpu. Pu sudah diberi. Gar, anak-anak cuba tulis sendiri ya. Seterusnya pintu. Tu sudah diberi. Pin di hadapan. Anak-anak cuba fikir-fikirkan semula perkataan yang sudah kita sebut dan eja sebentar tadi. Seterusnya jambu. Jambu. Bu sudah diberi. Jam di hadapan. Anak-anak perlu isi dan tulis sendiri dengan tulisan yang kemas dan bersih selepas ini ya. Seterusnya kunci. Suku kata KB-nya ci. Untuk suku kata KVK, anak-anak perlu tulis di sini nanti ya. Bagus. Baik, untuk latihan ini pun sama juga ya anak-anak. Anak-anak boleh lukis sekadarnya sahaja. Tidak perlu terlalu tepat seperti gambar yang si Gumas lukis ini. Boleh salin di dalam kertas atau di dalam buku latihan bahasa Melayu untuk pemulihan. Dan boleh jawab dalam buku latihan atau kertas dengan tulisan yang kemas dan bersih. Pastikan anak-anak menulis huruf-huruf dengan betul. Contohnya B, A dan L itu ditulis dengan huruf yang betul dan jelas, ya. Jadi kita juga menekankan kemahiran menulis huruf dengan betul dan jelas. Selain itu, si Gumas juga selalu menekankan juga anak-anak semua supaya belajar untuk menulis dengan tulisan yang kemas dan bersih. Boleh semua? Boleh. Bagus. Pandai semua. Si Gumas harap untuk pembelajaran PDPR, sesi pembelajaran PDPR kita pada hari ini dapat membantu anak-anak untuk mengulang kaji perkataan-perkataan yang terdahulu yang kita sudah belajar, untuk mengingat semula bagaimana perkataan-perkataan untuk konstruk 4 dan 5 ini dieja. Boleh anak-anak? Bagus. Si Gumas harap anak-anak boleh menjawab 2 lembaran kerja ini pada hari ini dengan sebaiknya. Dan untuk itu inilah saja sesi PDPR kita untuk kali ini. Moga kita akan bersua lagi untuk PDPR yang akan datang. Sekian saja daripada si Gumas. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.